Okey. Okey, Prof. Okey, kita dah live lah. Saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati panelis yang kita jemput pada pagi ini, Profesor Dr. Solehah binti Haji Yaakob. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan para pelayar yang hadir dalam sesi kita pada pagi ini. Pertama-tamanya saya nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ini hari pertama kita berpuasa pada tahun ini. InsyaAllah kita doa bersama-sama agar amal ibadat yang kita lakukan pada tahun ini mendapat keberkatan dan pahala yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, program bicara watan pada pagi ini kita bawakan satu tajuk yang istimewa, iaitu simbol kalimah Allah hanya wujud di dalam Al-Quran dan tidak sebelumnya. Tuan-tuan dan puan-puan, khususnya umat Islam, sering kita setiap hari menyeru nama Allah di dalam ibadat, di dalam zikir dan sebagainya. Tetapi adakah kita menyedari dari manakah asal-usul kalimah Allah tersebut di dalam dokumen-dokumen dan kitab-kitab yang Al-Quran dan sebagainya. Jadi, bagaimanakah Tuhan Yang Maha Esa dikenal oleh umat Islam sebelum zaman Nabi Muhammad SAW? Ini satu persoalan yang menarik untuk kita kupas. Adakah benar kalimah Allah itu wujud di dalam kitab Al-Quran dan tidak sebelumnya? Jadi program kita pada pagi ini, bual bicara kita pada pagi ini sempena mengambil keberkatan bulan Ramadan Al-Mubarak, ialah salah satu usaha dakwah untuk kita sama-sama meningkatkan kefahaman dan mendapat ilmu yang tuntas dan absah untuk menjadi pegangan kita. Dan semoga kita bertambah keyakinan dan keimanan bahawa kitab Al-Quran yang diturunkan ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk umat Nabi Muhammad dan sehingga ke akhir zaman. Untuk itu saya ingin memperkenalkan panelis hebat yang kita datangkan pada pagi ini, iaitu Profesor Dr. Solehah binti Haji Yaakob. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof di atas kesudian untuk hadir dalam sesi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, panelis jemputan kita ini ialah seorang profesor yang mengajar di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang bahasa Arab. Beliau ialah seorang profesor yang memang terdidik dan bekerja serta mengembangkan karier beliau di Universiti Islam Antarabangsa. Memulakan degree dalam Arabic Language daripada Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 1995 dan meneruskan dalam bidang Master Arabic Language sebagai bahasa kedua juga daripada Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 1998 sebelum menamatkan pengajian kedoktoran beliau dalam bahasa Arab dengan pengkhususan dalam falsafah Nahwu bahasa Arab pada tahun 2005.
Selepas daripada pengajian Prof, beliau telah bekerja di Universiti Islam Antarabangsa mulai tahun 1995 sebagai pembantu pensyarah sebelum diangkat sebagai pembantu profesor pada tahun 2012, dan pada tahun 2020 beliau telah menjawat jawatan sebagai profesor di Jabatan Bahasa Arab Universiti Islam Antarabangsa. Itu latar belakang panelis jemputan kita yang memang mempunyai ilmu yang cukup mendalam dalam pengajian bahasa Arab dan telah menerbitkan pelbagai buku dan jurnal. Sebenarnya cukup panjang senarai jurnal dan buku yang ditulis oleh Prof, dan saya difahamkan tulisan Prof ini juga diambil oleh sarjana-sarjana luar negara untuk dijadikan rujukan. Itulah saya rasa ilmu yang tuntas yang akan Prof kongsikan bersama kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi untuk sesi kita yang mungkin akan berlangsung sekitar sejam hingga sejam setengah, kita akan membicarakan beberapa isu, dan saya akan kongsi soalan dengan Profesor untuk beliau berkongsi maklumat dan ilmu bersama dengan kita. Jadi insya-Allah Prof, untuk lontaran awal tapi saya rasa mungkin penjelasannya akan agak mendalam. Mungkin Prof boleh mulakan dengan menerangkan bagaimana asal usul kalimah Allah itu mengikut pengajian bahasa Arab yang telah Prof kaji dengan cukup mendalam. Dipersilakan Prof. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Farid selaku pemudah cara kita pada pagi ini, dan juga kepada penganjur kepada program simbol kalimah Allah ini, iaitu Akademik Watan, Gabungan Mi'raj, Kemudi, Najd dan Al-Ishraq. Tidak lupa juga kepada pendengar dan penonton yang hadir pada rancangan kita pada pagi ini. Semoga apa yang dibincangkan akan mendapat manfaat dan menjadi panduan kita, insya-Allah. Berbalik kepada soalan Tuan Farid tadi tentang asal-usul kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut apa takrifan kalimah itu sendiri adalah suatu simbol, simbol, dan berdasarkan kepada kenyataan Ibnu Aqil dalam syarah Ibnu Aqil Ibn Malik, beliau berpendapat bahawasanya kalimah itu sesuatu yang simbol yang mendatangkan makna, penulisan simbol yang mendatangkan makna. Manakala Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab juzuk 1 daripada muka surat 188 sehingga 194 telah membincangkan makna kalimah Allah ini dengan panjang lebar. Perkataan Allah, alif lam lam ha, ataupun dalam bahasa Romannya ALLAH, pada hakikatnya berasal daripada perkataan ilahun. Ilahun itu adalah wazan daripada dengan menggunakan wazan fi'alun, membawa maksud, iaitu membawa maksud kepada takdir, maksud ke atas makna maf'ulun atau ma'luhun, yang bermakna disembah. Di sini saya ingin beri sedikit maklumat, ilahun itu kenapa dikatakan fazan fi'alun tetapi membawa maksud maf'ulun atau ma'luhun. Ada perbezaan dari sudut wazan di sini, kerana ilahun itu berwazan fi'alun berdasarkan sama'i. Sama'i ini biasanya digunakan dalam syair-syair jahili dan nasar jahili, nasar Arabi jahili, dan membawa maksud maf'ulun atau ma'luhun. Tarif ataupun wazan maf'ulun itu berdasarkan kaedah qiyasi yang memberi maksud ma'luhun, iaitu yang disembah. Ini bermaksud ilahun itu walaupun dalam wazan fi'alun bermaksud yang disembah. Di mana perkataan ilahun itu
asal dari perkataan ataupun fa'il, verb aliha. Aliha dalam wazan fa'ilah. Dan kemudian berubah kepada fa'il mudhari' ya'lahu dalam wazan yaf'alu. Adapun Arab jahiliyah telah menggunakan perkataan lahi ini dengan membuang perkataan lam pertama dan lam kedua pada kalimah Allah. Ini kerana kalimah Allah yang telah sempurna lengkapnya mempunyai 3 huruf lam. Sebagaimana dalam analisa yang ada di sebelah ini, ya. Lam pertama alif lam. Kenapa ada 3 lam? Kerana Allah itu kan ada tasydid. Setiap dalam perkataan Arab bila ada tasydid bermakna dia ada 2 perkataan yang sama. Jadi ahli nahu Arab dan ahli saraf Arab dia tidak menyebut ketiga-tiga lam itu. Jadi dia sembunyikan, dia idghamkan lam salah satu lam itu dengan memberi tanda tasydid. Di sini alif lam yang pertama itu alif lam dikenali sebagai alif lamut ta'rif. Kalau dalam nahwu Arab kita panggil lam ma'rifah, alif lam ma'rifah. Yang kedua lam yang kedua itu adalah lamul jar. Dalam maksud lamul li ajlih. Lamul li ajlih atau lamul lah. Ya, lamul li ajlih atau lamut ta'lil. Bermaksud sesuatu dengan tujuan. Ada tujuan diletakkan lam di situ. Adapun lam yang terakhir itu, lam yang ketiga itu adalah lamul asal. Dan lam inilah yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Ini bermakna lam yang pertama, alif lam yang pertama, lam yang kedua tidak digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, dan ada satu persoalan, dan bagaimana pula alif terdapat selepas lam itu pada huruf ilahun? Berdasarkan beberapa kenyataan, mereka mengambil alif itu daripada alif yang terdapat pada lam yang pertama. Itu, mereka tukar kedudukan. Jadi bacaannya ialah lahun, dipanjangkan matnya, ya. Di sini cuba kita analisa lagi, lam yang pertama itu dikenali sebagai lamut ta'rif, yang kedua disebut sebagai lamul jar ataupun lamut ta'lil. Jadi dengan jelas perkataan asalnya ialah lahun. Kerana lam yang ketiga itu bacaan panjang atau dimatkan. Manakala ilahun pula apabila dikekalkan huruf hamzah sebelum huruf lam yang pertama itu pada kalimah Allah itu. Kemudian diidghamkan, dimasukkan lam kedua iaitu lamul jar ke dalam lamul yang ketiga iaitu lamul asal. Maka akan kelihatan hanya mempunyai 2 lam sahaja, iaitu lam yang ketiga, lam asal, huruf lam asal dan huruf lam yang pertama. Huruf lam yang ta'rif, alif lam ta'rif atau dikenali sebagai lam pengenalan, itu yang pertama. Maknanya dalam huruf Allah yang kita duk sebut hari-hari itu hanya disebut alif lam yang wujud pada yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Alif lam yang pertama, lamul ta'rif dengan lamul asal saja. Adapun lamul jar ataupun lamul ta'lil itu disembunyikan dengan menggunakan perkataan, dengan menggunakan tanda tasydid. Terdapat dalil-dalil yang jelas tentang perbezaan penggunaan lahun ini di kalangan ahli Arab jahiliyah. Diriwayatkan oleh Abu Zaid bahawa Al-Kisai telah meriwayatkan kepadanya. Ini berdasarkan kenyataan Ibnu Manzur dalam juzuk 1, muka surat 189. Apabila Kisai pada suatu hari berjumpa dengan Abu Zaid. Bila dia berjumpa dengan Abu Zaid, dia berkata, "Alaftu kitaban fi ma'anil Quran." Faqala. Siapa yang berkata? Maka bila mendengar perkataan itu, ya, perkataan Kisai itu, maka Abu Zaid mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila mendengar perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Kisai mengatakan, "La, jangan kamu kata begitu." Dan Abu Zaid menjawab, "Aku telah mendengarnya begitu. Asma'uha, aku telah mendengarnya begitu." Ya, kita baca terjemahan dia. Kisai telah berkata, "Aku telah siap mengarang buku tafsir tentang makna Al-Quran." Maka kata Abu Zaid, aku menjawabnya kepada Kisai, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin."
Lantas Kisai berkata, bukan. Lantas aku menjawab lagi, kata Abu Zaid. Aku telah mendengar mereka, iaitu Arab Jahiliyah, telah berkata begitu. Dari kisah ini, Al-Azhari telah menegaskan bahawa, ini terdapat dalam Ibn Manzur juga, la yajuzu fil Qur'ani illa alhamdulillahi bimuddatil lam. Wa innama yuqra'u mahakahu Abu Zaid al-a'rabu wa man la ya'rifu sunnatal Qur'an. Tidak harus, tidak boleh menggunakan perkataan lain seperti lah dan sebagainya di dalam Al-Quran, melainkan perkataan Allah sahaja. Adapun bacaan Abu Zaid lahi berdasarkan hikayat yang didengarnya dari orang-orang jahiliyah, padahal mereka tidak mengetahui cara susunan teknik metode Al-Quran. Kenyataan ini telah diperkukuhkan oleh Abu Al-Haytham yang berpendapat bahawa kalimah Allah itu berasal dari ilah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'alla ba'dhuhum 'ala ba'din. Subhanallahi 'amma yasifun. Al-Laisi berpendapat, perkataan Tuhan semesta alam adalah Allah. Namun di dalam ayat tersebut dibaca ilah, menunjukkan makna Tuhan yang satu, iaitu Allah. Ini bermakna, jika kalimah Allah dibaca ilah, di dalam mana-mana ayat Al-Quran, ia memberi makna Allah, iaitu Tuhan yang satu. Bukan yang digunakan atau dimaksudkan oleh orang-orang Arab Jahiliyah. Dari keterangan di atas, jelaslah, orang-orang Arab Jahiliyah tidak sama sekali menggunakan perkataan Allah bagi menunjukkan nama Tuhan-Tuhan mereka ataupun Tuhan mereka. Perkataan yang biasa digunakan oleh mereka adalah ilahah. Makna kalau jamaknya alahat atau ilahiyat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 127. Wa yadharaka wa alihataka. Surah ini dia membincangkan tentang kekufuran Firaun yang mengaku bahawasanya beliau adalah Tuhan. Manakala Ibnu Abbas membacanya dengan wa yazaraka wa ilahataka. Wa yazaraka wa ilahataka. Yang bermaksud perkataan dalam Quran sekarang, iaitu dalam mushaf yang ada di tangan kita, kiraahnya ialah wa alihataka. Tetapi Ibnu Abbas membacanya dengan wa ilahataka. Dalam maksud yang sama, iaitu Tuhan-Tuhan. Ya. Di sini kita dapati ada beberapa catatan batu barsura yang kita jumpa selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam sehinggalah ketiadaan Nabi Isa alaihissalam. Dan kita maklum bahawasanya Nabi Isa alaihissalam hanya hidup di atas muka bumi ini 33 tahun sahaja. Baginda hanya sempat berdakwah selama 3 tahun sahaja. Ya. Jadi sesudah ketiadaan baginda di atas muka bumi ini 33 AD, sebab kita kena ambil pegangan yang digunakan oleh ahli sejarah dan biblical study, bahawasanya Isa telah dilahirkan 1 AD dan telah tiada 33 AD. Kita orang Islam percaya Isa telah diangkat ke langit. Kristian dia percaya Isa telah dibunuh. Jadi kita andaikan 33 AD itu Nabi Isa alaihissalam sudah tiada di atas muka bumi, maka proses ilmu atau proses penulisan berterusan. Ini termasuklah salah satu daripada yang ada di depan kita sekarang ini ialah tulisan batu bersurat Benhur. Benhur, B-E-N-H-U-R. Ini ada dalam cerita yang dibuat tentang inilah batu bersurat Benhur. Kalau diperhati, Benhur ini sekitar 150 AD. Sesudah zaman Nabi Isa alaihissalam dia kira dalam AD. Jadi kalau kita tengok perkataan dia memang telah berubah. Memang tidaklah seperti yang kita baca dalam tulisan-tulisan dalam Al-Quran ya. Dia adalah suatu yang tulisan yang sukar untuk kita baca, dan di bawah itu adalah transkrip ataupun dia perkataan-perkataan yang terdapat dalam batu bersurat Benhur ini 150 AD itu digunakan dal, kaf, ya, ra. Jadi kita boleh baca batu bersurat ini berdasarkan transkrip. Jadi banyak kalimah-kalimah di situ
menyentuh tentang siapakah Ben-Hur itu. Tetapi dia tidak menunjukkan tentang kalimah Allah. Walaupun kita nampak ada unsur-unsur kalimah Allah. Itu adalah jenis tulisan dia, spesifikasi tulisan batu bersurat pada waktu itu. Kemudian kita pergi kepada Nuqush Ummul Jamal. Nuqush Ummul Jamal sekitar 250 Masihi sehingga 271 Masihi. Ini sesudah ketiadaan Nabi Isa AS 200 tahun, 250 tahun. Maka ini dikenali sebagai Nuqush Ummul Jamal. Di sini kita nampak Nuqush Ummul Jamal ini macam ada kalimah Allah. Tetapi bila dilihat kepada terjemahan, dia bukan kalimah Allah. Dia bermaksud malikun. Dia nak cerita pasal malikut tanuh. Baik. Kemudian kita pergi lagi kepada Nuqush Nammarah. Nuqush Nammarah yang berusia 328 Masihi, yakni sesudah ketiadaan, sesudah Nabi Isa 328 Masihi. Ya, ketiadaan Nabi Isa 328 Masihi. Nuqush Nammarah ini adalah nuqush yang jelas, yang lengkap, yang dijumpai dekat makbarah Imrul Qais. Imrul Qais ini merupakan raja yang memerintah sekitar selatan Syria itu, dikenali sebagai Raja Kindah. Jadi raja ini ialah raja Arab. Ya, mereka ini adalah orang-orang Arab. Jadi raja Arab ini telah meninggalkan satu batu bersurat dipanggil Makbarah Nammarah, Makbarah Imrul Qais. Jadi tulisan dekat Makbarah Nammarah ni, walaupun dia berbangsa Arab, mereka nampak kalimah alif lam 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 seolah-olah kita panggil, tapi bila ditengok translation, terjemahan, dia bukan kalimah Allah. Dia adalah Malikul Asadain wa Nazar wa Mulukuhum wa Harabu Mudahajun Aqdi Wajhan. Jadi di sini dia menunjuk, dia nak cerita siapakah itu Imrul Qais. Dia merupakan Raja Kindah, Malikul Kindah, Malikul Arab yang mempunyai kekuasaan, Zu Asarin Taj, mempunyai mahkota, 2 mahkota, dia kata sini. Jadi tarikh di sini halaka, perkataan halaka itu akdi halaka sana mi'ataini salasa wa ashrina yaum sab'ah bikaslalu li sa'adati zu walidihi. Jadi dia ni dilahirkan pada tahun 223 hari yang ke-7, dia panggil Bekaslas. Lalu di situ nama bulan yang disebut pada waktu itu. Jadi di sini perkataan Malikul Allah masih lagi tidak ada. Walaupun dalam batu bersurat seolah-olah gambar tulisan Allah. Dia adalah sama ada dia adalah Malikun, dia adalah halaka. Telah hancur. Halaka itu telah hancur pada dua-dua dia punya kedudukan dia. Nuqush Zabat 512. Nuqush Zabat 512 Masihi. Maknanya sesudah ketiadaan Nabi Isa 512 tahun. Ya, inilah nuqush dia. Masih lagi kita tidak dapati perkataan alif lam lam ha di situ. Qira'atun nuqush bismillah, tengok 528 menunjukkan 512 menunjukkan sudah ada development, ada sudut evolusi simbol. Jadi kalau dibaca di sini, dia punya terjemahan ada Bismillah syarahu bin munqadu bin Imrul Qais. Ini juga adalah Nuqush Zabat, Nuqush Imrul Qais, tapi bukan Imrul Qais yang raja. Ini adalah Imrul Qais yang penyair itu, ya. Zabat, dia panggil Nuqush Zabat. Jadi inilah tulisannya. Tulisannya wasyarahu bi. Masih lagi perkataan ilah itu dibaca ilah kerana dia hidup di zaman jahili. Masa ni Rasulullah tak lahir lagi. Rasulullah lahir 571. Batu bersurat Nuqush Zabat ni 512 miladiyah. Ataupun Masihi. Jadi kita seterusnya pergi pada Nuqush Jabal Asis. Dia panggil Nuqush Jabal Usis, dia kata. Kat sini kita tengok Nuqush Jabal Usis berusia 528 Masihi. 528 makna sesudah ketiadaan Nabi Isa AS 528 tahun. 520 tahun. Rasulullah tak lahir lagi ni. Ini zaman jahiliyah ni. Ya, tengok dia punya tulisan dia. Arsalanil harsil malik
Sulaiman musallahahu sanat. Dia kira 4, 2, 3 bitakwim. Kiraan takwim dia dengan takwim yang kita duk buat lain. Lain. Jadi ini masih lagi lemah. Masih lagi evolusinya tidak seperti yang kita nak tadi ya. Kalimah alif lam lam ha yang kita nak tadi. Jadi bila kita tengok sini nukush huran. Nukush huran 568. Maknanya Rasulullah masih tak lahir lagi. Rasulullah lahir 571. Masih lagi dia punya kalimah alif lam ha tak wujud. Tak ada lagi alif lam ha. Dia cerita pasal ana syarhilu barzalamu binaitizal martuli. Sanah 463. 463 dalam kiraan dia, bukan tahun kita ya. Ba'da mufsid, selepas kehancuran. Dia kata bi'am. Yang bawah sekali itu bi'am, yang baris yang keempat itu. Yang ketiga itu Khaybar. Ada cerita pasal Bani Khaybar ini. 568. Akush Huran. Kemudian kita pergi ke ini. Inilah yang hampir sama. Hampir sama dengan kalimah alif lam lam ha itu, tetapi masih lagi lemah. Tetapi inilah yang paling dekat. Nukush ini ialah dipanggil Nukush Ummul Jamal As-Sani. Tadi Nukush Ummul Jamal yang pertama dalam 250 hingga 270. Itu adalah Nukush Jamal Ummul Jamal yang pertama. Ini Nukush Ummul Jamal yang kedua. Dia tarikh di awakhirul qarn as-sani al-miladi. Maksudnya ialah sekitar akhir 500 awal 600. Maknanya Rasulullah dah hadir. Rasulullah remaja, Rasulullah pemuda dah masa ni. Berkemungkinan besar dia dah terima wahyu. Ya, tapi ini dikenali sebagai nukush. Ini dah ada dah. Penulisan ini sudah berevolusi dan wujud ketika Rasulullah SAW sekitar umurnya sekitar 30-an ini, ya. Dan kalau kita tengok Allahu ghafara li alihi li Asim bin Ubaidah katib Al-Khalid li Al-Abid A'la bin Amri kataba anhu min yaqra'uhu. Jadi dia kata kat sini, dia kata ni setiap helaian tu, setiap baris itu maksudnya. Makna kalimah alif lam lam ha pada baris yang pertama itu ditulis seperti itu. Allahu ghafar. Ghafar li alihi. Dia punya tulisan dia itu sudah hampir sama. Ini ketika Rasulullah SAW sudah ada dan berkemungkinan sudah turun wahyu. Sebab dia kira awakhirul qarni sadis, akhir kurun yang ke-6 Masihi, bermakna hujung 500 awal 600. Awal 600. Dan kita kena maklum bahawa Rasulullah SAW wafat pada 631. Ada setengah mengatakan 632. Dia lahir 571, dia wafat 631 atau 632. Kemudian kita tengok ya, ini merupakan kalimah Allah dalam musnad, dalam tulisan musnad. Tulisan musnad ini adalah surat Rasulullah SAW kepada Raja Himyar. Raja Himyar pada zaman Rasulullah SAW itu beragama Kristian. Jadi mereka menggunakan musnad, tulisan musnad. Mereka tak gunakan perkataan yang ditulis seperti dalam Ummul Jamal, Nukush Namarah. Mereka tak guna itu. Sebab kegunaan Nukush yang kita baca sebelum ni, Namarah, Nukush Ummul Jamal Sani, Nukush Ummul Jamal Awal, Ben-Hur, semua terhasil daripada jenis tulisan daripada utara Shimal, daripada utara Semenanjung Arab, iaitu sekitar Nabatin Petra. Dia panggil dalam, dia kata huruf Nabatiyah. Dan kalau ditengok sini, kalimah Allah dalam musnad ini, tulisan musnad ini merupakan tulisan yang terhasil oleh selatan. Tadi oleh utara, yang ini selatan. Selatan itu di mana Yaman. Yaman, bahagian Yaman dan berhampiran dengan Ethiopia. Sebab tu dia ada iras-iras tulisan Amharic. Jadi di sini tulisan musnad ini merupakan tulisan yang telah bercampur dengan tulisan fahaman Greek. Seolah tulisan Greek kerana dia membawa fahaman Kristian di sini, ya. Jadi Rasulullah SAW juga telah hidup pada zaman Raja Himyar ini dan beliau telah mengarahkan penulisnya itu
yang mahir yang boleh menulis dalam tulisan musnad ini, menulis surat dalam tulisan musnad kepada Raja Himyar pada ketika itu. Dan kita tengok kalimah Allah itu digunakan, Allah bermaksud begitu dalam tulisan Himyar. Di sini saya cuba bentangkan, ini suratnya ya, surat Rasulullah SAW kepada Raja Himyar itu. Ini ada 5 kopi kita dapat ya. Ini yang original dia ya. Original surat Rasulullah SAW kepada Raja Himyar. Dia dalam tulisan musnad ada pengaruh Rom dan Greek. Ya, pengaruh Rom dan Greek. Jadi kalau kita baca terjemahan ini ialah bima anna an-nass al-khattiyah bil musnad yakhtalif katsiran biwathiqatina nanqiluha kama hiya wa nazidu arqam al-astur. Kalau kita tengok ada khattiyah bil musnad ni berbeza dengan apa yang kita tulisan Arab biasa. Kami translatekan ataupun terjemahkannya dan kami tambah nazidu arqam al-astar. Kami tambah nombor-nombor je kat tepi tu. Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rasulullah ila mulk Himyar al-Haris. Mulk al-Himyar pada ketika itu nama Haris bin Abdul Kalal wali Nu'man qila Zura'in wa ma'arifuha wa Hamdan. Amma ba'da fa inni ahmadullah ilaikum allazi la ilah wa huwa fa inni waqad waqa'a bina rusulikum mukfalina. Jadi ini ditujukan, ini bila diterjemahkan dalam bahasa Arab tadi yang Ummul Jamal, Nukush Ummul Jamal As-Sani yang berusia 528 yang Sani yang berusia awakhirul qawanin, awakhir hujung kurun yang ke kurun sadis 6 awal 600 tadi. Yang ke-6 tu masa Rasulullah hadir itu. Inilah bila diterjemahkan. Jadi di sini apa yang kita bincangkan ialah perkataan alif lam lam ha itu tidak sama sekali menyerupai pun dengan tulisan Nukush Ummul Jamal As-Sani tadi yang awakhirul qarni as-sadis itu tadi semasa hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini kita datangkan tulisan Syriani ataupun dikenali sebagai Asyuria. Tulisan-tulisan Syriani ini, batu bersurat dalam tulisan Syriani ini biasanya kita dapati dalam batu bersurat Asyuria. Kenapa dalam batu bersurat Asyuria? Kerana ketika itu pemerintahan Raja Asyuria itu sekitar 2400 BC sehingga 600 BC. 600 BC dia adalah satu kerajaan yang kuat di samping kerajaan Akkadi. Dia turun naik dengan Akkadi itu. Lepas kerajaan Asyuria naik pula kerajaan Kildani yang bermula dekat Iraq itu. Semua berlaku di Iraq di sebelah East Semitic language. Jadi perkataan ini kalau ditengok dia adalah semua perkataan ini adalah sebagai lahjah sahaja daripada mushaf daripada bahasa Arab Fusha itu ataupun dulu dikenali sebagai bahasa Arab Mudhari. Dalam Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah beliau menyatakan bahasa zaman Nabi Ibrahim Nabi Ismail alaihissalam itu bahasa Arab Mudhari. Bahasa Arab Mudhari itu bahasa yang tinggi, bahasa ketuhanan, bahasa untuk orang-orang yang bijak pandai. Disebabkan itu Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab Mudhari ini dengan kaum Jurhum. Yang mana ketika daripada Yaman untuk pergi ke Syria, kaum Jurhum ini sempat terjumpa mata air itu air Zamzam itu, telaga Zamzam itu yang mana dimiliki oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Maka mengambil peluang di situ Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Jurhum ini, iaitu bahasa Arab Mudhari itu. Di mana kenapa Nabi Ismail alaihissalam belajar? Ini kerana bahasa itu bahasa ketuhanan, bahasa ketinggi. Jurhum itu dari susur galur Qahtan. Jadi balik kepada Al-Ishah ataupun Al-Ishah Al-Awwal min Safar Taqwim di Syrianiyah, tulisan Syrian ini adalah tulisan daripada sudah terevolusi. Bahasa Mudhari tadi sudah terevolusi, maka melahirkan Syrian, Aramaik dan sebagainya. Jadi bila dilihat, ditarifkan, bila ditengok ini, saya beranggapan bahawasanya
tulisan ini adalah tulisan yang ada semasa zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Saya rasa itu sakat itu saja ya, Farid. Assalamualaikum, Farid. Saya tak dengar. Okay, sorry. Jadi saya mengatakan bahawa apabila kita rujuk slide yang Prof kongsikan tadi, sehingga tahun 568 selepas pulangnya Nabi Isa, masih lagi belum ada tulisan kalimah Allah itu dalam bentuk yang kita lihat pada hari ini. Ya, betul, Prof? Betul. Dan selepas daripada itu baru selepas zaman Rasulullah, maknanya selepas Rasulullah lahirkan, baru mula bentuk itu mengambil bentuk yang kita nampak pada hari ini. Ya, itu bukti bakti bersurat itu, Farid. Jadi maknanya ada bukti berevolusi ya. Maknanya ada bukti-bukti primary lah ya untuk menunjukkan perkara ini. Ya, bagi saya itu bukti yang jelas, sebab bukti bakti bersurat itu adalah satu bukti yang konkret dan saintifik. Ya. Jadi maknanya ini sesuatu yang mungkin para sarjana mungkin boleh kaji. Dan saya difahamkan Prof pun banyak berkongsi hasil kajian ini dengan sarjana-sarjana di luar sana. Jadi persoalan kepada kita, Prof, umat Islam, kita tahu bahawa agama Islam ini dah dibawa oleh Nabi Adam sebagai manusia Homo sapien yang punya akal, insan yang pertama turun ke atas muka bumi ini. Ya. Jadi satu evolusi sekitar 40,000 tahun kalau saya ingat pembentangan Prof yang terdahulu. Dan ada banyak nabi yang diturunkan, nabi dan rasul, dan beberapanya ada membawa kitab. Contohnya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Mashaf Nabi Ibrahim. Jadi Prof, mungkin Prof boleh kongsikan dengan para pelayar bagaimana Tuhan yang Maha Esa dirujuk di dalam kitab-kitab ini. Sebab saya yakin kitab-kitab ini juga dalam bentuk tulisan. Jadi macam mana pula Tuhan yang Maha Esa itu dirujuk dalam kitab tersebut? Mungkin Prof boleh kongsikan. Silakan. Soalan yang menarik sangat. Okey. Sebenarnya apabila membicarakan tentang apakah tulisan dalam kitab-kitab suci itu, sama ada Mushaf Ibrahim, Zabur oleh Nabi Daud alaihissalam, Musa, Taurat dan Injil oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa yang jelas di sini ialah setiap turunnya wahyu itu telah ditulis, telah ditulis. Dan kita maklum bahawasanya ada pertikaian sebenar perkataan Taurah dengan Mushaf. Ya, apabila kita kaji lagi, bila kita tengok perbandingan, sebenarnya Taurah itu juga dikenali sebagai Mushaf. Sebab kita ada dalam tu dia kata Mushaf Ibrahim wa Musa. Mushaf Ibrahim wa Musa, untuk Nabi Ibrahim kita maklum dia adalah mushaf, dan untuk Nabi Musa juga dikenali sebagai mushaf. Tapi kenapa disebut Taurat? Taurat itu disebut apabila Taurat itu adalah perkataan Taurat berasal daripada nur, tanwir. Taurat itu berasal daripada tanwir, iaitu nur dalam bahasa Arab. Tanwir itu disebut dalam bahasa Ibrani, yakni dia kata Ibrani di situ, dia kata tanwir, ataupun tanur. Jadi perkataan inilah telah melahirkan Taurat. Hakikatnya Taurat itu adalah mashaf, suhuf Musa, suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi di sini apa yang dimaksudkan dengan suhuf Musa? Suhuf Musa itu hanya ada 10 suhuf yang diletakkan di dalam 10 alwah. Bila masa Nabi Musa dapat alwah tu, dapat suhuf tu, ketika dia naik ke Sinai. Ketika dia naik ke Sinai, dia mendapat 10 alwah.
Itu sahaja yang dimaksudkan dengan Taurah. Dan kita maklum bahawasanya ada pihak mengatakan apabila Nabi Musa AS itu turun daripada gunung Tersina dan dia bila melihat kaumnya itu menyembah sapi emas, maka dia menghentakkan alwah itu. Alwah itu dalam bentuk batu. Itu lebih kuat pandangan. Dia bukan dalam bentuk khasyab. Kerana macam mana tulisan itu? Tulisan itu dipancarkan daripada cahaya. Sebab itu nama Taurat itu disebut Taurah. Dia adalah tanur. Tanur. Jadi di sini, apabila dia turun, dia pecahkan. Pandangan yang mengatakan dia naik semula. Dia kata mereka berpandangan bahawasanya Yahudi dan Nasrani mengatakan Nabi Musa naik semula berjumpa dengan Allah untuk mendapatkan yang baru sebab yang tu dah pecah. Disebabkan itu dalam agama mereka wujudnya tongkat Nabi Musa, covenant itu, covenant ini. Kita orang Islam, kita kata bila Nabi Musa dah naik, dia tak naik, dia turun, dia tak naik lagi. Dia hanya ada 10 alwah itu. Dan 10 alwah itulah yang dikenali sebagai suhuf. Suhuf Musa. Okey. Adapun suhuf Ibrahim pun juga 10. Manakala yang lain-lain itu ada juga. Semua dikenali sebagai suhuf. Furqan sahaja dikenali sebagai dalam bentuk kitab. Ya. Berbalik kepada cerita bahasa apakah yang digunakan. Di sini cukup menarik ya. Saya sebenarnya bila kita buat kajian sendiri ya dengan fahaman kita, didikan kita daripada kecil lagi, macam mana ayah mak kita didik kita, kita adalah tauhid, fahaman kita dan agama kita sekian-sekian. Jadi dia memberi kesan tahu bila kita sudah besar, kita dah buat kajian, kita baca, dia memberi kesan kepada jiwa dan diri kita. Apabila kita baca catatan itu, maka kita dapati bahawasanya tulisan-tulisan itu berevolusi. Di sini saya ingin pergi kepada paling awal sekali ialah selain pada Nabi Adam, Idris, Nuh. Kita pergi kepada Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh alaihissalam ada 3 anak. Sam, Ham dan Yafid. Saya tak nak cerita pasal anak yang Ham dan Yafid ni nanti jadi panjang pula. Kita cerita pasal Sam dulu. Sam ini dia ada 5 anak. 5 anak, mana cucu Nabi Nuh daripada anak Sam ni ada 5. Iaitu mereka ini adalah Semitic people sebab berasal daripada Sam. Jadi siapakah anak dia? Anak dia adalah Ashur, Elam, Arfakhshad, Lawit dan Aram. Persoalannya sekarang, dari manakah Nabi-Nabi ini munculnya daripada juzur ini. Memang kita tahu daripada Shish tu daripada anak Nabi Adam lagi. Jadi sekarang ini daripada Elam, Ashur, Arfakhshad, Lawit dan Aram. Aram ini adalah yang guna bahasa Aramaik itulah. Inilah bapaknya. Bapak bahasa Aramaik ini Aram. Yang mana mereka itu menetap di Damsyik. Dulu kota Damsyik namanya kota Aram. Kemudian ditukar kepada Damashki. Kemudian berubah kepada Damsyik. Kemudian yang Ashur ini yang tulisan tadi. Tulisan Syrianiyah itu daripada tulisan Ashur. Dia adalah anak Sam yang pertama tadi. Dia adalah merupakan seorang jadi raja pula. Anak-anak mereka ni menjadi raja. Anak-anak Sam tadi. Semuanya menjadi raja. Dan Ashur ini menetap di utara Babylon. Dan telah menguasai sekitar Fertile Crescent. Sekitar mengambil masa yang panjang. Dia berkuasa daripada 2400 BC. Sehinggalah kejatuhan kerajaan Ashur pada 600 BC. Pada masa itu ada Nebuchadnezzar, ada Nabonidus, ada Akkad di Babylon dan sebagainya. Mereka turun naik. Tapi apa yang jelas di sini, pihak kerajaan Assyria ini telah memerintah daripada seluruh Fertile Crescent itu sampai ke Palestin. Dan dipercayai ini adalah tulisan mereka. Tulisan Syriani. Tulisan Syriani ini terhasil daripada evolusi tulisan Aramaik tadi. Sebab Syrian itu Aramaik bertempat di Damsyik. Maka lepas orang-orang Aram itu kalah berperang, maka orang-orang Syrian masuk dan memerintah Damsyik dan tukar kepada tulisan ini. Dia terevolusi daripada tulisan Aramaik itu tadi. Baik kepada cerita tulisan kitab suci itu. Jadi tulisan kitab suci, kita pergi kepada tulisan Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup sekitar 1950. Ada mengatakan 2000. Jadi dia ini adalah orang Iraq.
Nabi Ibrahim adalah orang Iraq, dia adalah Proto-Arab dan dia ni berbangsa Akkadi. Tulisan Akkadi kita tahu bahawasanya tulisan dalam bentuk paku, dipanggil mismariyah ataupun dipanggil kod. Jadi benda ini saya kaji dalam bila kita buat kajian, kita baca catatan Tahar Bakir. Tahar Bakir lah, Profesor Tahar Bakir lah orang yang pertama mentranslate ataupun menterjemahkan kod ini, kod Epik Gilgamesh ini ke dalam bahasa Arab, dan beliau mendapati ianya adalah konsep bahasa Arab tetapi simbol yang berlainan. Itu zaman Nabi Ibrahim AS. Maknanya kemungkinan besar Mushaf Ibrahim itu ditulis dalam tulisan mismari. Hujah yang kedua pula, kita mengatakan kenyataan ini tepat, kenyataan ini mungkin benar, kemungkinan besar benar apabila Weda yang pertama itu sebelum diubah penulisan, disalin balik adalah dalam tulisan mismari. Dan kita maklum Weda ini muncul sekitar 1400 BC. Maksudnya di sini dia telah terpengaruh dengan suhuf Ibrahim sebab mereka itu dekat-dekat. Bagaimana boleh sampai pula Weda ni daripada suhuf Ibrahim kepada Weda? Dia melalui orang-orang Aryan yang ada di sekitar antara Iraq dan pegunungan Widian masuk ke India. Okey, itu Nabi Ibrahim. Kita tengok kepada Nabi Musa AS. Apakah bahasa Nabi Musa? Ini cukup menarik. Sebab bila saya bacalah mana-mana catatan Western ke, dalam tafsir tulisan orang-orang Arab ke, mufti-mufti Arab ke, mereka mengatakan Nabi Musa AS adalah berbangsa Yahudi. Kemudian dia kata tulisan-tulisan tu mestilah dalam tulisan Ibrani. Saya rasa ini satu masalah besarlah dalam dunia Islam. Apabila pihak yang ada pegangan, pihak agama yang ni macam mufti dan sebagainya tidak duduk semeja dengan kepakaran yang ada pada orang yang boleh dalam batu bersurat. Sepatutnya kita kena duduk semeja baru kita dapat data, bukan kita nakal daripada orang sebelum itu. Justru itu apabila buat genealogi itu saya dapati bahawa Nabi Musa AS tidak pernah masuk ke Palestin. Beliau tak pernah masuk ke Palestin dan sesat di Padang Tih selama 40 tahun. Ini ialah sebagai ganjaran ataupun akibat daripada sembah lembu emas tadi dekat di bawah Bukit Tursina itu. Jadi apabila dia tidak pernah masuk ke Palestin, bagaimana pula Nabi Musa AS boleh bercakap dalam bahasa Hebrew? Dia kata bahasa Hebrew kan? Saya cukup kurang setujulah bila mengatakan Hebrew itu. Sebenarnya dia nak mengatakan Hebrew itu daripada Abir. Kalau kita ikut daripada keturunan Nuh tadi, Nuh kan ada anak Sam tu, kita cerita pasal anak Sam sebab dia bahasa Semitik ini. Nuh tu kan ada 5 anak, Asyur, Alam, Arfakhshad, Lawik dan Aram. Jadi Abir itu adalah adalah datuk kepada adalah cucu kepada Arfakhshad. Jadi Abir bin Shalih bin Arfakhshad. Maksudnya Nabi Ibrahim tak wujud lagi masa tu. Abir wujud, Nabi Ibrahim tak wujud sebab Nabi Ibrahim bawah lagi. Nabi Ibrahim dengan Nabi Khadir dulu, Nabi Khadir. Shalih, anak Shalih nama Falih. Anak Falih nama Balia. Balia itu ialah nama kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir dulu mai daripada Nabi Ibrahim AS. Bermaksud di sini, kenyataan mengatakan Nabi Musa AS itu berbangsa Hebrew, berbahasa Hebrew, daripada keturunan Hebrew, tidak tepat sama sekali berdasarkan genealogi yang kita telah susun. Ini bermaksud bahasa tulisan dalam kitab Taurat itu adalah tulisan yang telah jauh dengan Nabi Musa AS. Jadi betullah apa yang kita baca dalam catatan mengatakan bahawasanya sesudah kewafatan Nabi Musa AS 700 tahun, barulah pendeta-pendeta Yahudi menulis Taurat itu, yang 10 mushaf itu, yang 10 alwah itu. Dia baru tulis sesudah wafatnya Nabi Musa AS 700 tahun. Ini bermakna pendeta Yahudi mestilah tulis dalam bahasa dia. Dan kita maklum bahawasanya 700 tahun sesudah kewafatan Nabi Musa AS, dia sekitar 400 atau 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS.
Dan waktu itu ialah zaman Exodus. Exodus itu kalau kita baca dalam Bible ialah exile. Exodus bermakna exile daripada Babylon. Itu zaman Nebuchadnezzar. Sesudah kekalahan Nebuchadnezzar, sesudah ketiadaan Nebuchadnezzar, maka Nebuchadnezzar took over the range of the kingdom. Kemudian masa Nebuchadnezzar sekitar 530 itu, sehingga ke bawah 530, 400 itu, dikuasai oleh Nebuchadnezzar, diserang oleh Cyrus the Greek. Cyrus I, Iskandar Zulkarnain. Maka bila diserang oleh Iskandar Zulkarnain, dia membebaskan tawanan-tawanan yang diambil, yang ditawan oleh Nebuchadnezzar daripada Palestin itu. Termasuklah kerajaan, termasuklah Bani Israel dan Yahudi. Yahudi dan Bani Israel orang berlainan. Saya boleh cerita benda tu. Jadi bila mereka pulang itu, mereka menjadi juru tulis. Masa itulah mereka tulis semula kitab, menulis semula Taurat. Dan penulisan mereka itu sebenarnya bukan tulisan mereka. Tulisan mereka itu, mereka tidak ada tulisan. Mereka ambil tulisan Finikiyah dan tulisan Aramak dan tulisan orang-orang Kanaan, orang Palestin pada ketika itu. Dia tulis balik. Lama-lama bila kita menulis ni, kita nak express apa yang ada pada diri kita, kita akan menggunakan uslub kita sendiri. Hakikatnya Hebrew itu tulisannya telah ditulis balik pada kurun yang ke-12 AD oleh Ibn Ezra. Maknanya tulisan Hebrew yang ada sekarang ini baru dicipta, ditulis balik pada kurun yang ke-12 AD. Kurun ke-12 AD ini sekitar Efras lah. Ibn Rushd dekat Spanyol tu. Spanyol. Jadi maksudnya di sini, apakah tulisan kepada ke atas tulisan alwah itu? Saya berpandangan secara peribadi, ianya mesti dalam tulisan simetik yang mana dia mesti nabi-nabi ini mempunyai bahasa yang khusus bila berurusan dengan Allah Ta'ala. Yang mempunyai bahasa Tuhan. Tetapi bagaimana pula ada dalam ayat Quran tu kata nabi-nabi menggunakan bahasa kaumnya apabila berdakwah. Bila berdakwah dia mesti menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya itu bahasa lahjah. Bahasa dialek. Sebab dia tak boleh menggunakan bahasa ketuhanan itu. Kerana apa? Kerana bahasa tidak sampai kepada level pemikiran umat yang ada pada ketika itu. Dia akan menggunakan bahasa pasar. Antara bahasa pasar ialah bahasa Aramaik. Bahasa Kanaan. Kita baca sekali sebut lahjah. Dia sebut bahasa Kanaan, Feniki, Keldan, Akadi. Itu merupakan bahasa kaum. Tetapi bahasa ketuhanan bila bercakap dengan kalama Musa takliman. Musa bercakap dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina, itu seolah-olah Musa tanya, Allah jawab. Allah tanya, Musa jawab. Takliman. Itu ada unsur-unsur musyarakah di situ. Jadi ini bermaksud, tulisan yang kita jumpa, dia kata tulisan Taurat lah, tulisan Injil, itu bukan dalam tulisan asal. Ia sudah disalin berkali-kali, beratus kali. Dah beribu kali dah disalin. Dan apabila proses penyalinan sesuatu maklumat atau data, dia mesti melalui proses emosi. Sebab itu terdapat inhiraful maklumat. Tetapi benda ini tidak berlaku pada Quranul Karim. Sebab itu dia dijaga. Dan dikira siapakah yang boleh dipercayai dan sebagainya. Dan itulah menyebabkan Osman Affan hanya mengambil salinan daripada yang terdapat di tangan Hafsah. Mushaf Hafsah saja. Itu jawapan saya. Saya rasa terjawab, Tuan Farid. Ya, Prof. Saya rasa panjang lebar untuk mereka pelayar yang mungkin first time dengar, saya rasa mungkin mengambil masa juga nak digest urutan sejarah dan kata orang tu perkembangan tulisan. Tapi yang saya dapat tangkap daripada apa yang Prof kongsikan tadi, bermakna mungkin antara nabi-nabi mereka mengenal pasti Tuhan Yang Maha Esa itu dengan bahasa ketuhanan. Tetapi apabila mereka mendakwah kepada kaumnya, mereka menggunakan bahasa pada waktu itu untuk kaum tersebut. Contoh Mesmeriah dan sebagainya. Sebab kemampuan akal itu tidak boleh. Okey, alright. Dan ini berbeza dengan Al-Quran.
Al-Quran itu bahasanya metafizik. Okey, so maknanya Al-Quran mempunyai satu level bahasa yang berlainan. Yes. Cukup hebat. Okey. Jadi di sinilah saya rasa saya telah membaca sebuah jurnal yang Prof tulis di dalam jurnal hukum. Prof mengatakan dalam jurnal tersebut bahawa nahu bahasa Arab tidak disempurnakan sehingga selepas zaman Khulafaur Rasyidin. Dari segi nahunya, ya. Jadi tidak mungkin, sebab dia dah jauh ke depan, selepas Rasulullah wafat dan sebagainya, dan selepas Khulafaur Rasyidin bahkan, tak mungkinlah kalimah Allah tu bersumber dari Arab Jahiliyah dan sebelum-sebelumnya. Dan Prof dah kongsi tadi daripada batu bersurat, bukti-bukti primary, memang tak ada nampak perkataan alif lam ha dalam penulisan tersebut. Jadi adakah ini kata orang tu killer question untuk hari inilah. Adakah Prof berpandangan alif lam ha itu memang eksklusif diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad melalui kitab Al-Quran? Adakah itu pandangan Prof? Silakan Prof. Okey, sebelum menjawab tu saya kena bagi keterangan dulu. Ya, sebab dia turutan kepada proses development of the kalimah itu. Jadi daripada tadi kita nampak, ya, kalimah yang masa zaman wujudnya Rasulullah SAW, iaitu daripada lahirnya 571 sehingga wafatnya 631 atau ada yang kata 632, ya, maka bermula sudah wujud perkataan alif lam ha. Tetapi penulisannya masih lagi tidak konsisten, ya, dari sudut susunan dan turutannya. Kita maklum bahawasanya Al-Quran itu telah diturunkan ketika di Gua Hira. Yang pertama ialah di Gua Hira ketika Rasulullah SAW berkhulwah di sana. Maknanya bersendirian disebabkan tidak suka apa yang berlaku di dalam masyarakatnya pada ketika itu, maka diturunkan Al-Quran, surah Al-Quran pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Jadi apabila Quran itu diturunkan, ya, bagaimanakah proses sebelum itu? Bagaimanakah proses Al-Quran itu diturunkan? Terdapat berbagai cara. Cara Allah Rasulullah SAW menerima Al-Quran. Satu daripadanya melalui malaikat jasadiyah, turun dalam bentuk malaikat bersayap, ya, bersayap dan ada jasad, ada badan. Satu. Yang kedua, dia mendapat dalam bentuk tidur, mimpi. Quran itu, ya. Kemudian yang ketiga, bila dia kadang-kadang mendengar loceng. Bila dia mendengar loceng, maka dia lepas dia dengar loceng tu dia boleh ingat dan dia pesan. Dia bangun tu dia boleh hafal. Dan sahabat-sahabat dia dah tahu dah benda tu. Bila dia bangun dia boleh sebut apa yang dia sebut tadi. Jadi dia kata yang paling antara ketiga-tiga ni, yang paling dahsyat keadaan aku ialah yang ketiga, iaitu ketika bunyi loceng. Dan badan aku menggigil dan aku akan pesan. Dia kata. Balik bangun itu aku boleh sebut dan kawan-kawan dia menulis. Masa tu sudah ditulis. Begitu sebab tu kita nampak surat Rasulullah SAW itu kepada Najasyi, kepada Herkil, kepada Oman, kepada semua-semua pembesar itu, kalau ditulis dalam bahasa yang daripada Nuqsh Ummul Jamal As-Sani itu tadi, tidak ada titik dan dia tidak tertib. Dia tidak bertertib. Kesana kemari dia tulis dengan cepat, ya. Dan catatan itu dijaga. Apabila catatan itu dijaga, bila Abu Bakar sudah meninggal, kemudian Umar dah meninggal, masuk kepada Osman. Apabila Osman melihat ada masalah, ramai antara penghafal Quran ini telah meninggal dunia, maka dikumpulkan masaf-masaf yang ada yang telah ditulis itu, yang wujud di tangan, yang diambil hanyalah di tangan Hafsah. Apabila diambil daripada tangan Hafsah, dia salin balik. Dia telah melantik lebih kurang 14 atau 18 komiti ahli jawatan kuasa untuk menulis balik. Itu. Menulis balik catatan ini, penulisan itu berlaku di zaman Uthman Affan, iaitu Khalifah Rasyidin yang ketiga. Apabila dia tulis balik, maka yang mana hak lain itu dia bakar. Sebab tu kalau kita dapati ada pihak-pihak yang cuma mengatakan tu ada mashaf lain. Mashaf selain daripada Hafsah wujud dekat Madinah, dekat Kufah, dekat ni. Makna sebelum mashaf tu, makna seolah-olah Uthman Affan tak sempat nak bakar, tak terbakar benda tu, tak datang pada masa bakar.
Tu kita jangan percaya. Itu nak inhiraf kita punya maklumat. Jadi di sini dipegangnya satu masaf fafsah itu dikenali Rasam Asmani. Dan benda itu, siapakah yang mula menulis tu? Ditulis oleh Qurra. Qurra itu adalah ahli kan kita ada dalam Quran, kajian Quran ni dia ada sab'atu qurra, asyara qurra. Kemudian bahasa itu Quran itu terhasil daripada 7 lahjah. Sab'atul huruf yang disebut dalam hadis Rasulullah itu bermaksud sab'atul lahjah. Jadi maknanya Quran itu qurra ini telah telah duduk semeja. Macam mana nak tulis ni? Maka terlahirlah noktah. Noktah itu noktah ataupun dipanggil dabat. Dabat ala nun, dabat ala ta, ala nuqtatain fi fuq. Ba, kalau huruf ba noktah wahid fi tahat. Kemudian dia buat dhammah, kemudian dia buat tasydid. Itu berlaku sesudah ketiadaan Ali bin Abi Talib. Sesudah kewafatan Ali dah, yang diketuai oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali. Di mana Abu Aswad ad-Du'ali kata kepada penulis-penulis dia, antaranya ialah Abu Qais, dia kata apa? Dia kata, ketika aku buka mulut A, engkau letak titik atas. Itu bermula titik, sebab zaman Rasulullah tak ada titik. Zaman titik bermula apabila sesudah zaman Ali, ataupun sesudah ketiadaan Ali. Apabila kau nampak aku kata I, kau letak titik bawah. Hinama ana fatahtu syafatai yadha' fi fuq. Ana kasartu syafatai yadha' fi tahat. Hinama ana kuntu U, yani yadha' fi wasat. Aku kata U, kau letak kat tengah. Itu. Jadi itu permulaan adanya titik. Persoalannya, adakah itu titik untuk fa atau ba atau nun? Mengikut kajian Syauqi Dhif dalam kitab yang Madaris Nahwiyah, saya ngajar kitab tu, dia kata itu level ataupun peranan Abul Aswad ad-Du'ali hanyalah meletakkan titik sahaja di atas huruf-huruf itu. Tak siapa pula yang buat fathah kasrah, ada baris atas, baris bawah, baris depan, baris sukun segala. Dikatakan awailun nahwiyin. Sesudah Abul Aswad ad-Du'ali ada satu lagi grup sebelum masuk kepada Sibawih dan Khalil. Dia ada satu grup lagi dipanggil min awail an-nahwiyin yang dikotai oleh nahu-nahu yang terawal ini. Mereka adalah qurra yang diketuai oleh Abu Ishaq al-Hadrami, Yusuf as-Saqafi, Abu Amr bin al-Ala, dan seterusnya Yunus bin Habib. Mereka inilah yang mencuba membuat harakat dhammah, fathah dan kasrah. Sehinggalah menjadi kebiasaan bagi Abu Ishaq al-Hadrami menegur syair-syair yang ditulis oleh Abu Farazdak untuk memuji Maliku Marwan dan Zaid salah dari sudut harakat. Itu. Jadi kesimpulan daripada kalimah Allah itu tadi, maksudnya dia telah melalui evolusi. Alif lam itu, alif lam ta'rif. Bagaimana? Adakah zaman Rasulullah sudah tahu alif lam ta'rif tu? Alif lam ta'rif, yang tengah tu pula alif lamul jar ala makna ta'lil, yang ketiga tu alif lam asal. Mereka tahu, mereka tak tahu. Tapi disebabkan Arab mereka boleh sebut. Tapi siapa yang menamakan alif lam ta'rif, alif lamul ta'lil jar, alif lamul asal? Tu yang tengah tu. Antara Abul Aswad ad-Du'ali dengan Abu Ishaq al-Hadrami, grup-grup tu. Abu Aswad ad-Du'ali yang tu letak titik, mati Abu Aswad ad-Du'ali disambung oleh grup yang awail an-nahwiyin itu. The early grammarians. Sebelum masuk Khalil Ahmad dengan Sibawih. Saya sudah terjawab, Tuan Farid. Tak dengar? Terima kasih Prof di atas penjelasan tersebut. Jadi saya rasa banyak maklumat yang kita dapat kumpul daripada Prof pada hari ini. Alhamdulillah bertuah kita pada hari pertama Ramadan ini kita dapat mengenal asal-usul kalimah Allah. Kalau saya dapat simpulkan daripada apa yang Prof kongsikan tadi, pertama tentang kitab Al-Quran itu sendiri. Jadi saya rasa kitab Al-Quran itu sendiri ialah satu kitab yang terpelihara. Mahfuz. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab yang Al-Quran itu diturunkan. Macam Prof sebut tadi, bahasa metafizik. Itu saya rasa nak memahamkan satu hal juga tu. Maknanya dia satu bahasa yang tinggi, yang hebat, yang mengandungi banyak maksud dan kedalaman. Itu sebablah Al-Quran itu sendiri diturunkan dalam bahasa Arab.
Dan yang ketiga, kalimah Allah itu sendiri, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah mengikuti perbahasan oleh Prof. Solehah daripada awal tadi, memang tidak wujud daripada bentuk-bentuk tulisan dan bukti-bukti yang terdahulu. Memang tidak ada. Bahkan di zaman selepas Rasulullah menjadi mungkin sekitar umur 30 tahun, baru nampak ada bentuk begitu. Dan kesan daripada penurunan Al-Quran itu, barulah kalimah Allah itu wujud dan disempurnakan oleh penulisan-penulisan selepas itu. Jadi daripada sini kita dapat menyimpulkan bahawa memang kalimah Allah itu tidak ada dia punya asalnya kecuali selepas bermulanya atau turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah menjadi sesuatu maklumat yang kita boleh pegang untuk sebab dia dah dikaji oleh academician dan sudah ada peer review-nya, sudah dibahaskan dan sebagainya, dan boleh kita jadikan sebagai satu pegangan sehingga kalau ada sarjana lain yang ribat benda ini, kalau ada. Tapi sehingga itu, bukti-bukti primary yang Prof. Solehah sudah kongsikan dengan kita pada hari ini cukup untuk memberikan kita satu bentuk keyakinan dari mana kalimah Allah itu telah hadir. Dan kita sambut, kita mohon agamawan di luar sana agar menyambut seruan Prof sebentar tadi bahawa kita harus synchronize apa yang kita syarahkan dengan apa yang Prof sudah kaji ini, supaya tidak berlaku kekeliruan dan bahkan mengelirukan pula lagi. Sebab ini adalah ilmu yang sudah dikaji secara mendalam, dan kita takut kalau sumber-sumber yang kita just quote orang lain, kita pun tak tahu sumber dia bagaimana. Sebelum kita beredar atau menamatkan program kita pada hari ini, saya nak jemput Prof mungkin nak mengucapkan selamat berpuasa ke, atau apa kata orang tu, nak berkongsi ada seruan ke kepada umat Islam di luar sana berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan kalimah Allah dan sebagainya. Saya persilakan Prof. Terima kasih Tuan Farid. InsyaAllah, Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita puasa dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakanlah waktu Ramadan ini sebaik mungkin kerana hanya sebulan ni saja, 30 hari saja Allah bagi peluang untuk kita collect ataupun kita kumpul semuanya rezeki ataupun hadiah-hadiah yang Allah sediakan. Jangan lupa mendapatkan hadiah yang pertama itu yang terbaik, ya, dengan mengaji Quran, solat sunat, solat dan puasa dengan puasa yang terbaik. Maksudnya kita jaga lidah dan hati kita, ya, jaga lidah dan hati kita, itu yang paling penting. Dan jangan lupa bila waktu malam itu untuk kita bangun solat tahajud dan sebagainya, dan itu adalah peluang keemasan yang jangan dilepaskan sama sekali, insya-Allah. Dan kita sebagai umat Islam, dan kita harap pihak-pihak yang berminat kepada Islam juga mencari apa yang kita beritahu ini. Dan insya-Allah itu saja. Terima kasih Tuan Farid. Terima kasih Prof atas perkongsian ilmu dan kata orang tu kata-kata nasihat sempena kita menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Sesungguhnya Arab yang Prof kaji ini adalah satu bahasa yang hebat, bahasa syurga, bahasa Al-Quran, kitab yang kita imani, dan di dalamnya terkandung berbagai hikmah dan mukjizat. Dan kalau bulan Ramadan ni kita dapat khatamkan, insya-Allah ada banyak manfaatnya untuk kita dan umat Islam secara keseluruhannya. Bagi pihak Akademi Watan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Prof. Dr. Solehah Yaakob di atas perkongsian pada pagi ini. Semoga ilmu yang dikongsikan ini mendapat keberkatan dan dapat membawa kebaikan kepada umat Islam khususnya di Malaysia ini, dan kepada para pelayar yang sama-sama bersama dengan kita untuk mendengar syarahan atau perkongsian daripada Prof. Solehah itu. Semoga ada manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan jangan berhenti daripada mencari ilmu-ilmu yang benar, sebab kita di Akademi Watan sentiasa berinteraksi dengan para akademik pakar bidang sebagai mana Prof. Solehah, untuk kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama kita hadamkan ilmu-ilmu yang khazanah kepada umat Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sama-sama.